Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisia Dollars dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 9 Januari 2021. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan terima kasih kepada pengerusi Parti Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisan kepimpinan parti kerana kepercayaan melantik beliau sebagai pengerusi Badan Perhubungan PN Sabah. Beliau dalam satu kenyataan berkata pelantikan ini merupakan amanah besar untuk membentuk dan memperkukuh organisasi dan gerak kerja parti. PN Sabah turut mengucapkan tahniah kepada pemimpin PN negeri yang terpilih menganggotai Majlis Tertinggi PN peringkat nasional. Menurut Datuk Haji Ji, semalam beliau telah mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan tertinggi parti komponen PN Sabah, terdiri daripada Bersatu, STAR, SAPP dan PAS yang telah mencapai kesepakatan dalam beberapa perkara. Persetujuan dicapai untuk membentuk dan memperkemas organisasi serta gerak kerja PN di peringkat negeri hingga akar umbi dan meningkat keberkesanan khidmat bakti demi kesejahteraan rakyat. Pertemuan berkenaan turut sepakat untuk mendokong sepenuhnya kepimpinan Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri dan Kerajaan PN di peringkat persekutuan selain memperkukuh kerjasama di antara PN, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah sekaligus memperkuat Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kelekaan dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 menjadi puncak peningkatan kes pandemik berkenaan di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam sidang media secara maya di Ibu Negeri menyatakan menerima banyak aduan mengenai perkara tersebut. Orang awam seharusnya tidak mengambil mudah aspek pematuhan SOP dengan menganggap keadaan semakin pulih. Sebaliknya, masyarakat perlu mengambil serius pematuhan bagi memutuskan penularan pandemik yang semakin meningkat kebelakangan ini. Menurut Datuk Masidi, sejumlah 401 kes positif baharu dicatat semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 39,854 kes. Kes tertinggi iaitu 255 merupakan saringan kontak rapat, diikuti 72 kes saringan bergejala, 31 kes saringan kluster dan 43 kes lain-lain kategori. Satu kluster baharu dilaporkan di Keningau iaitu kluster Kauran dengan jumlah kumulatif 55 kes. 4 kematian direkodkan iaitu masing-masing 2 kes di Kota Kinabalu dan Sandakan. Seramai 302 pesakit dilaporkan sembuh dan 2,506 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dan PKRC. Sementara itu, 4 kes kematian akibat pandemik COVID-19 yang direkodkan di Sabah layak menerima faedah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso setakat ini. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata terdapat 23 kes kematian masih lagi di peringkat siasatan. Siasatan dijalankan bagi menentu sahkan sama ada kes kematian pencarum layak menerima faedah atau sebaliknya. Mereka mencarum dan kami akan bawa kepada mesyuarat jemaah doktor atau medical board untuk menentu sahkan sama ada dia berkaitan dengan pekerjaan pencarum itu. Tapi kalau dia seorang jururawat atau medical doktor sebagai pencarum, otomatik layaklah. Sebab pendedahan kerja itu kepada penyakit itu memang sangat tinggi kan. Dr. Muhammad Ali menyatakan demikian dalam temu bual bersama RTM di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan pencarum yang bekerja dari rumah juga berpeluang untuk menerima faedah Perkeso sekiranya dijangkiti wabak ketika bekerja. Bagaimanapun ia perlu dibawa dalam mesyuarat jemaah doktor terlebih dahulu bagi menentukan penyakit yang dihidapi pencarum ada berkaitan semasa bekerja atau sebaliknya. Pemimpin di peringkat akar umbi digesak merancang jadual aktiviti turun padang yang lebih sistematik termasuk memasuki kawasan kampung agar misi berkhidmat kepada rakyat dapat dicapai dengan lebih berkesan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM perlu sentiasa berhubung dengan rakyat. Ini kerana jangkaan dan harapan rakyat kepada pemimpin adalah sangat tinggi. Justru pemimpin akar umbi perlu sentiasa tenang dalam menyelesaikan segala permasalahan dihadapi rakyat di kawasan masing-masing.
Datuk Jahid menyatakan demikian ketika lawatan kerja ke pejabat UPPM di Tamparuli. Beliau turut mengingatkan pemimpin di peringkat akar umbi agar menjaga integriti, kejujuran dan objektiviti selain menitik beratkan faktor kesaksamaan dan pertimbangan wajar dalam membuat keputusan. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah akan memperhebat program menjurus ke arah keusahawanan, kemahiran dan kepimpinan 3K tahun ini. Ia bagi memperkasakan golongan belia tempatan yang dilihat kurang aktif sepanjang 2020. Berikutan program dan aktiviti disasarkan terpaksa dikurangkan akibat pandemik COVID-19. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pihaknya komited untuk terus melonjakkan pembangunan belia di negeri ini ke tahap lebih baik dengan kerjasama antara pegawai belia dan pemimpin setempat. Ia seiring pelan pembangunan Sabah Maju Jaya yang akan dilancarkan kelak serta visi dan misi kementerian yang diterajui Menteri Dato' Aaron Angin. Kita mengharapkan kerjasama dan juga bantuan daripada pegawai belia. Kita akan melakukan penambahbaikan dan juga kita akan membuat semua yang perlu untuk memastikan misi dan visi daripada pelan yang kita rancang di peringkat atas dapat kita selarikan di peringkat bahagian dan juga di peringkat akar umbi. Andi bercakap demikian dalam sidang media selepas lawatan ke pejabat KBS Sandakan di Sandakan. Mengenai pembangunan sukan dalam situasi berdepan COVID-19, katanya Elon Musk diberikan kepada atlet agar mereka dapat meneruskan latihan sebagai persediaan untuk menghadapi kejohanan sukan akan datang. Terdahulu beliau mendengar taklimat disampaikan pegawai KBS Sandakan Roland Henry Lindan dan pengurus kompleks sukan Sandakan Junaidi Salim. Sebanyak 2,000 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di 6 buah kampung dalam kawasan Bengkalalap, Beaufort setakat ini. Bantuan berkenaan disalurkan oleh Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan. Penduduk yang ditemui bersyukur dengan sumbangan tersebut. Alhamdulillah, inilah seorang wakil rakyat yang perhatian kepada rakyat. Masalah ini, banjir ini barangkali berpunca daripada pertama sekali perparitan, sekurangnya selalu dibersihkan. Berbesar hati karena dibagi bantuan untuk seluruhlah warga Kampung Mintulut yang mana keseluruhan 100% terjejas oleh banjir, ditambah lagi dengan air pasang tinggi lah. Bakul makanan tersebut disampaikan Adun Lumadan Ruslan Muharam. Bantuan kita telah salurkan beras, gula, kopi, tepung, minyak masak, Pronasas lah. Dan setakat 3 hari ini kita telah menyalurkan sebanyak 2.000 bungkusan kepada mangsa-mangsa banjir. Kita fokus dulu mana-mana yang terputus hubungan karena mereka telah pun kehabisan bahan mentah lah untuk keperluan harian. Dalam pada itu, Ruslan turut memaklumkan akan mengemukakan cadangan kepada kerajaan negeri agar sebuah pusat pemindahan sementara PPS diwujudkan di Bengkalalap dan Kampung Suasa berikutan PPS sedia ada tidak mampu menampung jumlah penduduk terjejas banjir selain langkah mencegah penularan COVID-19. Kaunter pembayaran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK di ibu pejabatnya ditutup sementara untuk proses disinfeksi bermula semalam hingga 11 Januari ini. Bagaimanapun, beberapa kaunter pembayaran di BKK yang sebelum ini ditutup kini mula dibuka untuk kemudahan pelanggan. Antara kaunter pembayaran di BKK yang dibuka semula termasuk kaunter pembayaran di Dewan Serbaguna Damai dan kaunter pembayaran di Center Point. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, hanya kaunter pembayaran di BKK di Pusat Transformasi Bandar UTC dan Ibu Pejabat di BKK dibuka kepada umum. Tinjauan kru RTM di kaunter pembayaran di BKK di UTC dan Dewan Serbaguna Damai mendapati orang ramai gembira kerana pembukaan semula kaunter ini memudahkan urusan mereka. Sini sangat convenient lah. First, dia dekat rumah saya sama dekat office juga. Dan pun ada tempat kasih parking juga walaupun mau tunggu. Lepas tu duduk datang sini tunggu pun ada aircon, tidak banyak orang juga lah. Okey, pembukaan hari ini amat memerasakan lah juga. Operasi dia dari jam 8 hingga jam 3 petang. Setiap hari, kecuali hari 6 dan hari Minggu lah. Setakat ni kita terima pembayaran cukai pintu saman.
Operasi di kaunter pembayaran di BKK dijalankan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP PKPB yang ditetapkan pihak berkuasa bagi mengelak risiko penularan jangkitan COVID-19. Orang ramai juga digalakkan membuat pembayaran dalam talian menerusi perkhidmatan e-servis di BKK di pautan tertera. Kalau keluar rumah, pakai mask, bawa hand sanitizer, elak berkumpul di tempat yang ramai, jarak 1 meter. Lepas balik dari luar, terus mandi. Pakai penutup muka, pakai mask, kadang-kadang pakai hand sanitizer. Kalau lepas antar barang makanan itulah kami kadang-kadang cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kadang-kadang customer request suruh letak di meja atau di bangku saya di luar. Sebagai pengusaha restoran, kami mengikuti saranan kerajaan, mengikuti SOP yang kerajaan sarankan, sediakan hand sanitizer, scan. Itulah setakat ini kami buat. Alhamdulillah, customer pun ikut. Kalau tidak keperluan, sebaiknya duduk di rumah untuk mengelakkan COVID. Jika ada keperluan, paling keluar 1 atau 2 orang lah. Tidak perlu ramai-ramai, sampai di rumah kita mandi, kita itulah jaga kebersihan, cuci kain, sebaiknya rendam dengan air panas lah. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Pastikan anda bertingkat pematuhan SOP pencegahan COVID-19. Sama-sama kita jaga kita. Saya Anissa Daulas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.